Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 194. Ayat ni kerah betul dia kata. Berapa kali nak baca dia duk blackout, nak baca dia duk blackout ni. Ayat ni keras betul ni. InsyaAllah kita cuba baca pelan-pelan supaya jangan keras sangat. Keras ni ayat ni. Saya pun cuti lama kan, cuti puasa, cuti raya, bila nak sambung balik saya buka-buka juga, yang ni aku baca dah ni kata. Ingat-ingat balik, tak habis baca ni. Rupanya ayat keras. Nah, cuba kita tengok apa dia yang keras sangat dalam ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yastaftunaka fin nisa. Dan minta fatwa mereka itu akan engkau wahai Muhammad tentang hal perempuan. Adakah perempuan dapat pesaka ataupun laki-laki sahaja yang dapat pesaka? Dan adakah orang tua, orang besar saja dapat pesaka sedangkan kanak-kanak tidak dapat pesaka? Seperti mana berlaku pada adat jahiliyah. Dia kata zaman jahiliyah, tuan-tuan, orang perempuan ni tak ada harga. Sebab orang perempuan hari ni kalau mereka pergi daftar nama, masuk dalam kumpulan apa, Women Liberation, mereka nak tuntut hak-hak mereka yang kononnya Islam sudah potong hak mereka silah. Islamlah yang memartabatkan orang perempuan. Orang perempuan dulu pada zaman jahiliyah tak ada harga. Islam mai, Islam bagi harga kepada orang perempuan. Islam mai, Islam bagi kedudukan pada orang perempuan. Islam mai, Islam letak satu kemuliaan kepada orang perempuan. Jangan ada di kalangan orang perempuan ingat kata Islam ini kontrol dia, Islam ni kongkong dia, Islam ni nak bagi susah dekat dia. Tak, sebaliknya Islam nak memartabatkan dia. Zaman jahiliyah orang perempuan tak dapat pesaka langsung tak dapat. Bila Islam mai, Islam bagi tahu bab pesaka, bab faraid, kita dah baca dah pada awal-awal ayat dulu. Orang perempuan dapat 1 bahagian, orang lelaki dapat 2 bahagian. Itu sudah cukup baik. Dulu tak dapat langsung, dapat 1. Orang lelaki dapat 2. Masalahnya ialah orang hari ni dia tak puas hati pasal dia tak praktik Islam sepenuhnya. Orang tanya, dia kata, ustaz saya tak faham. Bukan, dia kata, ustaz jangan salah faham dengan soalan saya. Saya bukan objek perintah Allah, saya bukan against ayat Quran. Dia kata, tapi ustaz, dia kata, ustaz kalau ustaz tengok, dia kata dalam masyarakat hari ni, bila mak pak tua ni hak duk jaga mak pak yang dah tua, yang uzuk ni, anak laki-laki ke anak perempuan? Dia bertanya soalan tu. Kita kata dalam kebanyakan kes anak perempuan lah jaga. Dia kata, dia tarik panjang. Dia kata, habis itu pasal apa orang perempuan dapat 1 bahagian? Pasal apa laki-laki dapat 2 bahagian? Sedangkan bila tua, ibu bapa nak duduk dengan anak perempuan. Dia kata, kalau anak laki-laki ambil pesaka 2 bahagian, patutnya ibu bapa yang tua ni pergi duduk dengan anak laki-laki. Dia kata. Saya kata itu soal lain. Soalnya ibu bapa ni dia nak duduk dengan anak perempuan. Ibu bapa ni dia tak mau duduk dengan anak lelaki-lelaki ni. Bukan dia tak mau anak lelaki-lelaki tu, dia tak mau menantu. Itu pelan sikit juga. Dia tak mau menantu. Dalam kebanyakan masyarakat, bukan masyarakat kita Melayu aja, dalam masyarakat lain pun sama. Dengan menantu ni sikit lah, dia sengai sikit. Sengai. Dengan mak terutamanya dan juga ayah, dia selesa duduk dengan anak perempuan dia. Pasal apa? Biar menantu laki-laki tak apa. Sebab laki-laki ni adatnya pergi kerja, jadi kurang masa duduk ada di rumah. Hak banyak masa di rumah ni perempuan. So kalau anak dia tu perempuan, dia pergi duduk dengan anak tu banyak masa duduk dengan dia di rumah, sengai tu kurang. Itu cerita dia. Tapi dari segi tanggungjawab dalam Islam,
anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki yang boleh tarbiyah bini dia bagi jadi cantik, ada dalam masyarakat kita, ada, tapi tak banyak. Ada tuan-tuan, menantu perempuan boleh jaga mak mentua dengan pak mentua, boleh jaga, dan mak mentua pak mentua suka duduk dengan dia. Ada, tapi kesnya P. Ramli kata jarang-jarang, tak banyak, tapi ada tuan-tuan. Saya dah jumpa beberapa kes. Mak tua, ayah tua ni dia nak duduk dengan menantu perempuan. Oh, kita pergi bagi tangan dekat suami dia ni, kata hang memang kelas lah. Hang memang kelas. Apa satu tarbiyah hang suruh bagi dekat bini hang ni, dan menantu perempuan ni dia dengan senang hati dia jaga mak mentua pak mentua dia. Dengan senang hati, bukan pura-pura. Pura-pura dengan senang hati kenai tuan-tuan, kenai. Dia boleh pura-pura seminggu, dia boleh gagah pura-pura sebulan, dia tak boleh pura-pura setahun, tak boleh tahan. Tapi yang boleh duduk dengan mak mentua dengan pak mentua ni bukan sebulan ni, bertahun-tahun dia boleh duduk, dia boleh jaga mak mentua dia macam dia jaga mak dia. Sampai mak mentua ni pakai pampers, pakai apa, dia duk jaga, kencing berak orang tua ni, makan minum orang tua ni. Orang tua ni nak pergi hospital ambil ubat, menantu perempuan duk bawa. Saya jumpa 2-3 dah kes macam ni. Saya pergi bagi tangan dekat suami mereka ni, kata tahniah. Pasal apa? Hang Allah anugerah satu isteri yang macam ni. Islam tak silap. Islam suruh bagi pesaka kepada orang lelaki-lelaki dua bahagian ni. Pasal apa? Pasal mengambil kira tanggungjawab sebenar anak lelaki-lelaki pikui. Soal orang tua tak mau duduk dengan anak lelaki-lelaki pasal dia tak boleh ngam dengan menantu, itu soal lain. Bukan soal Islam yang tu, itu soal lain. Tapi soalnya Islam tentukan tu betul lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, zaman jahiliyah perempuan tak dapat langsung. Mai Islam bagi satu bahagian. Begitu. Baik, kita baca firman Allah, qulillahu yuftikum fihin. Kata olehmu ya Muhammad, bermula Allah subhanahu wa ta'ala memfatwa ia akan kamu pada mereka itu, yakni pada perempuan itu. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fil yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Dan barang yang dibaca atas kamu pada kitab Quran daripada hukum miras ataupun hukum pesaka yang telah lalu. Kita duk baca ni surah apa tuan-tuan? Surah An-Nisa. Ni kita duk baca ni tafsir surah An-Nisa, dan kita duk baca lah ni ayat 127. Kalau kita gostan balik surah An-Nisa ayat 2 dan 3, cerita pasal ni. Cerita pasal apa? Pasal Islam suruh supaya kita berbuat baik kepada anak yatim, apatah lagi anak yatim itu perempuan. Ayat 2 dengan ayat 3, tuan-tuan balik saya lagi, gostan balik, baca balik ayat 2 ayat 3 ni, apa Tuhan kata tentang persoalan suruh buat baik kepada anak yatim ni. Anak yatim ni kita kena buat baik, apatah lagi kalau anak yatim itu perempuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengoklah dalam TV3 bulan puasa baru ni, apa madrasah di pinggir syurga ke apa nama tajuk cerita tu. Satu ustazah di Pahang lah. Satu ustazah di Pahang, dia ni suami dia pun satu ustaz terkenal balik daripada Mesir, ada master's degree daripada Al-Azhar University. Balik dia buat satu madrasah dekat Temerloh ke mana ke saya tak ingat. Buat satu madrasah di sana, himpun budak-budak tak makan saman ni. Budak-budak mak pak dah tak boleh buat apa dah ni, pergi hantar dia belah. Budak-budak yang mak tak ada, pak tak ada. Budak-budak yang pak tak ada, mak saja ada. Budak-budak yang mak tak ada, pak saja ada. Budak-budak yang ada mak pak tapi tak boleh kontrol, pergi hantar. Dia ajak daripada hari mula mai kat dia tu sampai nak ambil semayang pun tak reti hari mula mai. Tuan-tuan jangan tanya tak reti semayang ke? Bukan tak reti semayang, ayat semayang pun tak reti ambil. Buka pancong duk tengok ayat pancong lagu tu, jadi tak tahu nak start macam mana. Tak tahu dia pergi tadah tangan minum ayat tu aja. Daripada hari mula main hantang, ustazah tu duk cerita dalam rancangan tu. Alhamdulillah dia pun sambil cerita, ambil ayat mata duk belenang. Yang kata ustazah ni
Dia kata dia pun bukan koman-koman, dia pencen pengetua sekolah ustazah ni pun. Dia kata dia satu jasa yang suami dia tinggal kat dia tak boleh lupa ni lah sekolah ni. Sekolah ni dunia dia kata. Satu kepuasan bagi dia apabila dia boleh buat, dia boleh bentuk, dia boleh didik satu budak yang daripada hari mula mai macam sebut tadi ni sampai akhirnya boleh hafal beberapa juzuk Quran walaupun tidak 30 juzuk. Bagi dia satu kepuasan. Dia tak tahu nak abang apa. Apa ada makan, dia makan, anak-anak tu makan sama. Nak menyara sekolah dia tu, dia tak mau minta kat orang. Ini yang kita dua tangan kita angkat tabik dekat dia. Pasal apa? Dia prinsip dia tak mau minta duit kat orang. Dia pergi buka satu kedai makan dalam pekan Temerloh tu, buka satu kedai makan, keuntungan daripada kedai makan tu dia main belah budak-budak ni. Yang tu lah. Haduk ada banyak ni duk buka ni pasal nak kutip duit orang. Bukan saya kata semua, tapi ada sebahagiannya, banyaknya buka ni pasal nak kutip duit orang. Lepas itu hak jadi model ke duk tukang kereta. Lagi nakai. Bagus dah pergi buat tu, tapi nakai tu nampak. Ni ikhlas. Tak mau minta duit kat orang, dia nak stand atas dia punya kaki sendiri. Pagi-pagi buta ni sebelum subuh bangkit dah duk masak-masak ni, dua masak-masak habuan budak-budak ni makan dengan masak habuan kedai makan dia. Untung kedai makan tu pula ambil mai untuk belanja budak-budak ni pula. Anak perempuan seorang balik daripada Al-Azhar juga, dia pun tak mau pergi kerja mana. Pasal apa? Duk tengok mak dia seorang duk buat kerja ni, dia pun kira sign dia dengan mak dia lah untuk nak meneruskan peninggalan ayah dia. Benda macam ni masuk dalam TV kita kena tengok tuan-tuan. Kena tengok, bukan takat tengok saja. Oleh kerana dia punya prinsip dia tak mau minta bantuan orang, maka tak keluar nombor akaun bank apa pun tak ada. Kita ni nak kena telefon TV3 tanya, ni rancangan yang keluar itu madrasah apa pinggir syurga apa semua tu, kalau saya nak bagi bantuan macam mana cara dia. Hak ni tuan-tuan bagi puas hati. Ni daripada duk mai duk atok pintu rumah duk minta ni, tah betul kata tak betul tah apa, bagi tu tetap pahala. Tapi kalau dia tak betul tu, dia jadi kita ni jadi sumbin sikit. Kalau dia take advantage, kalau dia ni ambil kesempatan, kalau dia ni opportunis dalam duk kutip derma tu, kita bagi tu tak ada masalah apa. Kita dengan Tuhan, kalau kita ikhlas, Allah sediakan pahala untuk kita. Cumanya yang kita jadi sumbin tu pasal apa? Kalau dia tak betul, kita rasa macam kita menggalakkan dia suruh dia buat macam tu seterusnya. Yang tu tak operasi. Hak ni kita sendiri. Benda tu proven, sudah terbukti di depan mata, ikhlas. Cari, kita masuk. Tak apa, puas hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda duk berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Baik, kita sambung ayat ini tadi. Dia kata wa ma yutla alaikum fil kitab fil yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Dan barang yang dibacakan kepada kamu dalam Quran daripada hukum pesaka yang telah lalu, yakni ayat 2-3 surah An-Nisa yang kita baca dulu tentang hal segala anak yatim perempuan itu. Dia kata yang tiada kamu beri akan mereka itu barang yang difardu bagi mereka itu daripada miras ataupun daripada pesaka. Dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, bila ada satu kematian, mak pak mati dan sebagainya, ada orang volunteer pergi nak jaga anak-anak si mati ni. Apatah lagi kalau sekiranya yang mati tu orang kaya, berebut ni nak volunteer, nak jadi trustee, nak jadi pemegang amanah kepada harta yang ditinggal oleh mak pak yang kaya tu. Okay. Bila dia dilantik oleh orang masyarakat yang ada ni, lantik dia menjadi trustee, jaga anak yatim ni. Bila dia dilantik, dia berkuasa ke atas duit peninggalan si mati ni. Kalau sekiranya anak yatim perempuan ni segak, akhirnya dia akan menikah dengan budak tu. Ni masyarakat Arab jahiliah dulu macam tu. Kalau anak yatim perempuan ni segak, ni
trustee ni, pemegang amanah ni, dia akan make sure dia kahwin dengan budak perempuan tu. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia nak monopoli harta. Kalau sekiranya budak perempuan ni tak segak, tak lawa, tak cantik, dia tak kahwin dengan budak tu dan dia halang budak tu daripada kahwin dengan orang lain. Tujuan dia apa? Supaya dia boleh kontrol harta. Ini menjadi amalan masyarakat Arab jahiliah dulu. Ini yang dia cerita ni. So, dia kata, maka tiada kamu beri akan mereka itu barang yang difardukan kepada mereka itu daripada miras, daripada harta pusaka. Dan kamu benci daripada kahwin akan mereka itu kerana hodoh mereka itu. Budak tu tak lawa, dia tak kahwin dengan budak tu. Dan kamu enggan, kamu tak bagi bahawa menikah mereka itu dengan orang lain. Dia tak kahwin dengan budak tu dan dia pun tak bagi kahwin dengan orang lain, supaya harta tu terus dia pegang. Ini yang berlaku pada zaman tu. Pasal apa? Kerana tamak pada harta pusaka mereka itu. Inilah yang kata amalan Arab jahiliah dulu. Dia buat naya orang macam tu. Baik. Artinya fatwa Allah Subhanahu wa taala akan kamu, jangan buat seperti itu. Turun ayat tadi ni pesan, jangan ada siapa yang buat kerja macam ni. Apa dia? Hidup pegang anak yatim ni dengan niat yang tak ikhlas. Dengan niat apa? Dia nak harta sebenarnya, bukan dia nak budak tu. Tuan-tuan, bab anak yatim ni, dia kalau kita elaborate isu ni, dia besar tuan-tuan. Dia bukan sahaja melibatkan soal kenduri arwah. Bila ada kematian, orang yang mati itu tinggal anak-anak yang belum cukup umur. Budak-budak tu yatim. Maknanya apa? Pak dia hak mati ni, harta hak pak dia tinggal tu semua harta apa? Harta pusaka yang menjadi bahagian kepada harta anak-anak yatim. Harta anak yatim ini very, very sensitive. Tak boleh ambil harta peninggalan pak yang mati itu untuk buat kenduri arwah. Kalau ambil duit tu buat kenduri arwah, pergi panggil orang masjid pula, pi ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cantik. Itu dalam masalah apa? Bacalah. Itu baca Quran, itu zikir, itu tak apa. Masalah dia lepas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia makin lama dia makin rancak la ha illallah, la ha illallah, la ha illallah. Nasi berani mai. Bila jemput nasi berani itu nak buah dalam mulut tu, tuan-tuan, mau ingat satu ayat Quran. Allazina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Tuhan kata, sesungguhnya ni orang yang duk makan harta anak-anak yatim ini secara zalim. Pasal apa kata zalim, tuan-tuan? Pasal budak tu belum cukup umur, dia belum ada kuasa untuk nak membenarkan orang guna duit tu. Anak baru umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau kita pergi tanya dia, ni abang, pakcik nak tanya abang ni, harta ayah abang hak mati ni kami nak ambil buat kenduri arwah, boleh tak? Tanya budak umur 5 tahun. Dia kata apa? Kenduri, kenduri saya boleh makan tak kenduri tu? Boleh, boleh ambil. Tak sah. Agama kata tak sah. Pasal apa? Pasal dia tidak ada keahlian untuk memberikan kuasa orang guna duit tu. Jadi kita yang cerdik, yang tua lagi bangka ini, yang menggunakan duit itu untuk buat makan orang-orang ni semua ni, kita telah misuse duit itu. Kita telah salah guna duit itu secara zalim. Tuhan kata apa? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang mereka makan masuk dalam perut mereka itu adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira. Dan orang-orang yang makan itu akhirnya akan masuk neraka sa'ir Allah. Ayat Quran, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, guna duit itu bagi upah orang sembahyang mayat. Cantik lagi. Duit peninggalan si mati tu dia pergi ambil, pergi duk bubuh dalam envelope RM5 seorang, bagi dekat orang main sembahyang mayat ni. Allahu akbar, tuan-tuan. Tak usah buat benda macam ni. Tak usah buat. Pasal apa? Pasal ayat tadi ni. Tuan-tuan balik renung-renung balik ayat tu. Oh, jangan buat, tuan-tuan. Jangan. Kita tak mampu, tuan-tuan, nak tahan azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mampu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini tentang apa? Tentang harta anak-anak yatim. Macam mana Islam protect anak-anak yatim ni, begitu sekali. Maka dia kata apa? Tuhan pesan, janganlah kamu perbuat yang demikian itu. Sambung ayat tu, wal mustada'afina minal wildan, dan pada segala yang daif, yang kecil-kecil daripada kanak-kanak laki-laki, bahawa kamu beri akan mereka itu, akan segala hak mereka itu daripada pesaka. Anak-anak yatim laki-laki hak kecil, bukan perempuan saja, laki-laki pun sama. Selagi mana dia ni anak yatim, kita kena jaga dia. Pasal mereka ni adalah golongan yang very, very sensitif. Sangat sensitif. Tak boleh kita pergi duk ambil kesempatan ke atas anak-anak yatim yang seumpama ini. Dan kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman min bainil muslimin ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah albattah illa an ya'mala dhanban la yughfaru lah, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, barang siapa yang membela, yang memelihara, yang mengambil anak yatim buat macam anak daripada kalangan orang Islam, ila ta'amihi wa syarabih, jaga makan minum dia dan sebagainya. Siapa yang boleh buat macam tu? Siapa yang boleh ambil anak yatim, dia jaga anak yatim ni macam mana dia jaga anak dia. Dia jaga hal ehwal makan minum dia, dia jaga hal ehwal pakaian budak-budak ni, dia tumpahkan sayang kepada budak-budak ni dan sebagainya. Nabi kata adkhalahu Allahul jannatal battah. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala pasti akan masukkan orang ni ke syurga. Al-battah ni maksudnya apa? Pasti. Nabi kata begitu. Siapa yang boleh ambil anak yatim, dia bagi satu jagaan, macam mana dia jaga anak dia. Susah tuan, anak yatim ni cubaan dia cukup banyak. Pasal apa? Kebanyakan anak yatim ni dia mak pak tak ada, lepas tu dia dah terbiang satu tempoh masa dan sebagainya. Bila kita ambil dia, dia menguji kesabaran kita cukup banyak. Kita pula duk banding dia dengan anak kita, lagi karut lah. Anak kita daripada awal memang dapat cukup kasih sayang, dapat cukup segala-galanya, didikan dan sebagainya, semua cukup. Tapi hak ni dia dah terlepas berapa lama dah, dia dah liak dah. Satu kita ambil mebuh lah rumah kita, kita duk banding dia dengan anak kita, kita duk nampak dia jahat, fitnah dekat kita, fitnah dekat kita. Kena sabang cukup banyak, sabang. Pasal itu Nabi SAW kata man qabada yatiman, qabada ni maksudnya genggam, tapi maksud hadis ni man qabada yatiman, barang siapa yang boleh ambil anak yatim ni, jaga sungguh-sungguh, itu maksud dia. Macam mana dia jaga anak dia, macam tu dia jaga. Sampai makan, minum, kasih sayang, pakaian, semua dia bagi cukup. Adkhalahu Allahul jannatal battah. Tuhan pasti akan masukkan dia ke dalam syurga. Illa, Nabi kata, melainkan an ya'mala zanban la yughfaralah. Melainkan kalau dia ada buat dosa, dosa yang Tuhan tak ampun. Itu bab lain. Tapi kalau dia bukan jenis orang buat dosa besar, dengan kerana dia jaga anak yatim ni, pasti syurga untuk dia. Nabi SAW kata begitu. Dalam hadis lain riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW kata apa? Nabi kata ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Nabi kata aku dengan orang yang duk bela, duk asuh, duk tanggung, duk jaga, duk sayang anak yatim ni, esok ni dalam syurga kahataini. Nabi tunjuk dua jari ni, wa asyara bi usbu'aihi. Nabi tunjuk dua jari dia. Siapa yang boleh ambil anak yatim, bela dia, sayang dia, bagi makan minum dekat dia, jaga keperluan dia, macam mana dia jaga anak dia, dia jaga anak yatim ni, dalam syurga esok dia dengan aku kahataini. Nabi tunjuk dua jari dia. Dia dengan aku macam dua ni, yakni as-sababah wal wusta, jari telunjuk dengan jari hantu, dengan jari tengah. Nabi tunjuk dia dalam syurga dengan aku lagu ni, Nabi kata. Kalau orang lah dia buat begitu, ini karut lah. Nabi tunjuk begitu, dia dengan aku macam ni, Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi demikianlah Islam memperingatkan tentang peri pentingnya jaga orang-orang yang macam ni. Wa an taqumu lil yatama bil qist.
Allah kata, dan bahawa kamu hendaklah berdiri mengurus segala anak yatim itu dengan adil, dan juga pada miras, yakni harta pesakanya dan maharnya dan sebagainya. Jaga dengan ingat takut kepada Allah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima. Ini ayat ni tuan-tuan. Apa dia? Dia kata, dan barang mana yang kamu kerja daripada kebajikan dan kebaikan, maka bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya amat mengetahui. Tuan-tuan, kita buat baik, tak payah habaq ke orang pun. Tak payah habaq ke orang pun. Kita buat baik, Tuhan kata apa? Wa ma taf'alu min khairin. Apa yang hampa buat daripada kebaikan. Senyum ke orang cukup. Kebaikan. Kalau senyum kita tu ikhlas, kebaikan yang kita buat itu walaupun sikit, fa innallaha kana bihi alima. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Manusia tak tahu, tuan-tuan. Manusia ni selalu salah sangka. Ini manusia. Orang senyum kat kita, kita kata dia perli kita. Manusia. Manusia dia selalu begitu. Orang tu duk korek kening kat kita, kita kata dia marah kita. Padahal dia duk ingat masalah rumah tangga dia. Kita tadi ni marah kat aku kan, duk korek-korek. Kita ni, nama kata manusia ni, kita selalu berprasangka. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia hampa buat baik, hampa tak bagi tahu kat siapa pun, dalam gelap malam tak nampak siapa pun, aku tahu. Tuhan kata, cukup dengan aku tahu sudah. Pasal apa? Pasal nak bagi pahalanya aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Ini satu tajuk yang menarik. Dia mai pula, dia kata wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Dan jika satu orang perempuan itu takut suaminya nusyuz. Kita duk dengar selalu isteri nusyuz. Quran sebut sebaliknya. Quran sebut wa in imra'atun khafat, dan satu perempuan yang takut min ba'liha. Ba'l makna dia zauj. Satu perempuan yang takut suami dia nusyuzan. Suami dia nusyuz. Dan jika satu orang perempuan itu takut suami dia nusyuz dengan tinggal sekitiduran. Suami tak mau tidur dengan isteri. Suami nusyuz. Kita duk baca ni bini, kalau kita ni dia tak mau, dia nusyuz. Mana kita pun sobat. Saja duk buat balik kuliah bagi lambat, leceh. Saja duk nak lari daripada bini ni. Dia apa hal tak tahu. Duk buat lagu macam lagu tak mau layan bini, duk buat macam apa ke. Perbuatan ini walaupun dibuat oleh suami, nusyuz. Quran kata suami itu nusyuz. Pasal apa? Pasal dia tinggal seketiduran dengan isterinya, dan taksir pada nafkahnya. Duit belanja tak bagi untuk belanja isteri dan anak-anak. Dia kata hang kerja, hang belanja duit hang, dia pergi buat begitu. Bini kata betul lah saya kerja. Tak, memanglah selama ni pun saya pakai duit saya setengah. Ada Tuhan minta kat aku apa? Buat cengih, buat kening derok. Kan? Dah lah pasal bulan ni belanja kuat sikit. Kata abang kena tanggung dah sama abang suami. Hang nak ajar aku lah. Aku baru balik kuliah hang tu. Hang jangan duk ajar aku. Aku ustaz je boleh ajar aku tu. Jenis macam ni. Ni tajuk ni. Maka taksir dia pada nafkah, tak mau bagi belanja kepada anak bini kerana benci akan dia, kerana dia tak tahu pasal apa dia jadi fed up dekat bini dia. Dia jadi benci dekat bini dia. Disangka apa? Macam mana? Hujan hingga ke petang ke panas hingga ke petang ke hujan hingga ke petang. Itu yang masalah kan. Disangka panas hingga ke petang, tahu dia main hujan tengah hari kan. Bila tengok kata baru menikah ni, Allahu Akbar, kalau mai tanya kawak mai kenuri ni, jawapan standard lah. Saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat berbahagia sehingga ke anak cucu sebelah kacau pula apa tanya ni, dak bahagia sampai ke syurga je. Macam tu seronok hari menikah. Lepas 5 bulan cukuplah ini menjadi rahsia di antara kami berdua.
Saya rasa tidak perlu dihebahkan kepada dia main lagu tu pula. Baru 5 bulan menikah. Ini apa dia panggil, satu macam apa dia panggil, dialog yang standard lah. Kalau menikah macam ni, mau cakap macam ni, depan TV mau cakap macam ni. Kalau cerai ni ayat ni mau pakai, jangan duk pakai dah bahagia anak cucu mata dah. Pasal apa? Pasal hujan tengah hari. Ni tiba-tiba saja suami ni dia pergi jatuh benci dekat isteri dia dan ingin hatinya pada yang terlebih cantik daripadanya. Pasal tu yang piduk jadi ni masak pun awak hang masak hari ni tawang hebiang. Tawang tak apa, hebiang dia kata. Hebiang ni turun kan. Tawang boleh duk tambah garam. Bila dia main tawang hebiang ni kira buang. Tu pasal apa tu? Dia main benci. Duk heran lah pasal apa yang tiba-tiba ni main jadi serui, main nampak jadi tato, jadi macam tak suka, tengok-tengok tak mau nak sembang, tengok-tengok dulu boleh duk kongsi masalah, boleh bercerita, tiba-tiba main pergi duk jadi pasal rupanya ada satu pihak ketiga. Dia main dalam TV pula, dia kata apa, saya tak peduli dia pihak ketiga ke